Lelaki sampah. Itulah yang sering diperkatakan oleh para wanita kepada lelaki yang menyakitkan hati mereka. Namun, bukanlah lelaki sampah yang menjadi fokus kita pada hari ini. Hari ini, kita nak membincangkan tentang pekerjaan seorang pengutip sampah. Seperti mana yang kita sedia maklum, setiap tahun berlaku peningkatan sampah di negara kita. Di sebalik masalah ini, sedarkah anda akan kehadiran unsur hero yang tidak diundang, malah tidak diberikan perhatian kerana pekerjaannya tidaklah menjadi rebutan di negara ini? Oleh itu, kita akan membawakan tetamu hari ini yang berkorban setiap hari untuk menjaga kebersihan dan keselesaan rakyat di negara ini. Hai, saya merupakan pekerja di bidang kutipan sampah ini. Saya dah bekerja selama 10 tahun, dan ya betul, peningkatan daripada peningkatan sampah ni sendiri, memang ada peningkatan lah, daripada hari ke hari. Boleh dilihat, kami daripada tim yang mengutip sampah ni memang setiap hari bila kami pergi untuk mengutip sampah, akan ada longgokan-longgokan sampah yang baru, dan mengikut setiap kawasan juga yang kami kutip, sampah boleh ambil masa dalam 4-5 jam juga untuk diangkut pada satu kawasan. Itu pun kita lihat pada kuantiti sampah yang kita dapatkan. Okey, untuk perhatian daripada bidang daripada para graduan, saya sudah 10 tahun dalam bidang ni, dan setakat ni saya boleh katakan graduan-graduan baru yang sekarang memang sukar untuk menceburi bidang ini. Saya tidaklah ingin kata mereka memilih kerja atau apa, tapi mengikut pada ekonomi semasa juga, siapa je yang nak kerja taraf-taraf macam ni. Mereka pun nak juga duduk dalam aircon, berkorban masa mereka dalam aircon, tempat yang selesa kan. Bagi kami tak kisah apa yang mereka nak. Yang penting semua dapat kerja dan dapat memperolehi gaji yang halal, yang suci. So sebenarnya daripada kalangan kami sendiri yang sudah bekerja lama ni, ada je yang merupakan lulusan ijazah dan diploma, dan tak juga kita ketepikan lulusan SPM sendiri. Mereka, kami nampak mereka yang daripada lulusan SPM ni berminat untuk menceburi bidang ni sebenarnya. Berbanding dengan kami yang daripada ijazah dan diploma ni, mereka, saya tanyakan pada mereka mengapa mereka bertukar bidang sebenarnya daripada bidang yang lebih selesa kepada bidang yang ini. Okey, jawapan mereka sebenarnya, mereka memang selesa melakukan kerja yang mereka buat itu, gaji yang lebih lumayan, tetapi mereka mengatakan bahawa bukan itulah minat mereka yang sebenarnya, kerana mereka berkorban masa mereka bagaikan terkurung, duduk di dalam pejabat semata-mata untuk menyiapkan laporan, buku-buku, dan apabila siap pulang ke rumah, kadang-kadang matahari sudah terbenam dan pulang pun bulan sudah muncul. Jadinya mereka lebih suka pada membuat aktiviti di luar. Mereka lebih suka aktif, mereka lebih suka bergerak-gerak. Oleh itu mereka
berhenti kerja mereka yang gajinya yang lebih lumayan daripada sekarang ni, hanya semata untuk mengejar minat mereka dan melakukan sesuatu yang mereka rasakan lebih seronok dan lebih berbaloi untuk mereka korbankan hidup mereka untuk lakukan. Jadinya uh, para uh, graduan ijazah semua ni, kami pun pernah berbincang-bincang macam mana boleh tertarik dengan pekerjaan ni. Dan kebanyakan mereka mengatakan yang bahawa saya lihat pekerja yang kutip sampah ini lebih bahagia daripada saya yang duduk di pejabat. Saya tanya lagi, kenapa fikir macam tu? Mereka kata mereka yang bekerja di dalam bidang ini lebih nampak matahari daripada kami yang duduk di pejabat, yang duduk di bawah aircon dan nampak hanyalah lampu. Jadinya saya rasa pada mereka, tapi di sana lebih selesa. Kami yang bekerja di bidang sampah ni bukankah lagi tak selesa? Mereka kata bukanlah keselesaan semata-mata untuk kita cari semasa bekerja, tetapi kita juga perlu cari keseronokan dan apa minat kita yang sebenarnya. Jadinya kalau kita lakukan sesuatu semata untuk menjadi kaya, menjadi seorang jutawan, tetapi kita tidak pernah ada minat, mereka cakap itu adalah kehidupan yang sia-sia. Oleh itu mereka bertukar bidang dan sampai sekarang mereka masih kekal. Dan mereka katakan, biarlah gaji kami tidak lumayan, biarlah kami dipandang hina oleh masyarakat, dan biarlah kami dipandang rendah, asalkan apa yang kami buat ini adalah untuk keselamatan dan untuk keselesaan masyarakat di negara ini sendiri. Jadinya saya rasa untuk pemilihan kerja para graduan tu pun saya tidak boleh nak komen lebih, sebab itu pun kehidupan mereka sendiri. Jadinya saya sampai sini untuk soalan yang tadi. Terima kasih. Okey. Dah. Okey. Okey. Bagi mengupas lanjut lagi tentang masalah pemilihan dan mengapa bidang ini tidak menjadi perhatian seorang graduan, oleh itu kita telah menjemput seorang graduan daripada institusi awam untuk mendengarkan pendapatnya. Let's start. Okay. Hai. Saya graduan daripada institusi awam. Saya dah menganggur selama setahun. Jadinya sekarang saya masih lagi mencari kerja saya. Dan untuk soalan tentang mengapa bidang ini bukanlah pilihan kami, iaitu graduan ni, saya nak cakap yang sebenarnya kami bukanlah tidak berminat untuk menceburi bidang ni. Jadinya bukanlah saya saja untuk tidak apply kerja dalam bidang ni. Bagi saya kerja-kerja yang macam ni tidaklah sesuai dengan saya yang berijazah tinggi, berdiploma tinggi, dan kos sendiri pun kita dah nampak kos yang saya ambil terlalu jauh untuk saya berada di dalam bidang ni. Dan saya sebenarnya impian saya adalah untuk bekerja di bawah dengan syarikat-syarikat besar seperti Google, NASA, ataupun Facebook sendiri. Saya ingin menjadi seorang komputer software engineer. Jadinya saya rasakan bidang ni tak kenalah dengan kos saya. Jadinya sebab itulah saya tak apply kerja dalam ni. Setakat ni saya pernah apply kerja berada di dalam design engineer software dekat syarikat-syarikat besar, syarikat-syarikat syarikat-syarikat pembinaan, syarikat-syarikat kereta,
syarikat-syarikat membuat senjata dan juga syarikat-syarikat yang mengeluarkan produk-produk berteknologi. Setakat itu saya hanya apply di sana saja, dan saya tidak mencuba untuk apply dalam bidang yang lain, kerana saya rasakan sia-sia saja saya habiskan masa 8 hingga 6 tahun belajar sampai ijazah, tetapi saya hanya ambil kerja yang tidak memerlukan kelayakan dalam bidang yang tidak memerlukan kelayakan diploma atau sarjana. Okey, okey, ya. Tapi saya rasa bukanlah semua graduan macam saya. Ada saja graduan yang di luar sana yang merasakan mereka pun sesuai untuk berada di dalam bidang-bidang tersebut. Jadi saya tak salahkan mereka untuk mereka dah habiskan masa tapi mereka berada di dalam bidang-bidang tersebut. Itu adalah pilihan mereka sendiri, dan saya tak naklah cakap lebih tentang mereka. Okay, itu saja. Boleh saya gerak sekarang tak? Kita orang ada game Rank. Okay, boleh? Okay, terima kasih. Okay. Terima kasih Encik Graduan di atas pendapat Encik. Baiklah, kita biarkan tetamu kita berkorban di medan perang. Harap-harap menanglah tu. Sebelum kita mengakhiri temu bual pada hari ini, apa kata kita dengar sedikit harapan daripada tetamu utama kita terhadap masalah ini. Hai. Harapan. Untuk harapan, saya harap kita sebagai rakyat Malaysia, kita cuba berusaha juga untuk mengurangkan lagi pembaziran makanan yang boleh menyumbangkan lagi masalah menggugurkan sampah yang berlebihan lagi. Sebab kita pun ingin menuju pada negara yang maju, negara yang berteknologi. Jadi tidak salah untuk kita daripada sekarang kita dah amalkan budaya mengelakkan pembaziran, dan juga kita perlu amalkan juga kita semula reuse, recycle and 3R. Okey. Replace. Okey. Jadinya untuk harapan lain, saya cuma harap janganlah rakyat-rakyat lain pandang rendah pada pekerjaan kami ni, dan kami hanyalah melakukan apa yang kami suka saja, dan kami bukanlah dan kami hanyalah untuk menjaga keselamatan dan keselesaan rakyat-rakyat di negara ini sendiri. Kalau tiada kami, macam-macam masalah tentang sampah ni akan berlaku. Penyakit pun akan timbul, penyakit-penyakit baru. Hello. Ya, kenapa? Apa? Budak intern salah angkat tong. Tong apa? Tong hijau Petronas. Dah ada kebocoran gas. Allah. Okey. Saya gerak sekarang. Okey, terima kasih. Okey. Bye. Maafkan atas kesulitan buat para penonton sekalian. Moga-moga tidak berlaku masalah yang serius. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Ikan gelama, ikan talapia, berenang-renang di dalam paya. Sekian, terima kasih.